Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu laporan yang cukup mengejutkan. Wow, ini betul-betul mengejutkan. Bagaimana dadah untuk 2,6 juta orang. Woi, banyaknya. Dadah untuk 2,6 juta orang boleh disorok dalam hutan simpan. Hutan simpan di mana nih? 15 Januari, Harapan Daily. Timbul persoalan, bagaimana 20 guni berjahit berisi dadah yang boleh digunakan oleh seramai 2,6 juta orang boleh disorok dalam kawasan hutan simpan Persekutuan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Padang Besar. Wow. Penemuan mengejutkan oleh polis di lokasi terbabit sekaligus melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar di Perlis. Sebanyak 528 kg dadah jenis Shabu bernilai 19 juta ringgit Malaysia dirampas baru-baru ini. 4 lelaki berusia di antara 21 hingga 42 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Maddin, sindiket itu terbongkar selepas anggota polis daripada JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis, telah menahan seorang lelaki yang berusia 35 tahun di sebuah rumah di sekitar Padang Besar. Kata kenyataan itu, hasil daripada soal siasat dengan suspek kemudian membawa kita kepada satu tempat penyimpanan sejumlah besar dadah di kawasan hutan simpan Persekutuan FRIM di Jalan Tasoh Kaki Bukit Padang Besar. Katanya lagi, pemeriksaan di kawasan itu telah menemui sebuah troli besi ditutupi ranting dan daun terbiar yang di dalamnya ada 20 guni berjahit mengandungi 480 bungkusan plastik teh Cina disyaki dadah jenis metafetamin atau Shabu seberat 528 kg. Katanya pada satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis di sini hari ini. Susulan daripada tangkapan lelaki itu, Kamarudin berkata 3 lagi lelaki berusia di antara 21 hingga 42 tahun ditahan di lokasi yang sama yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes terbabit. Jelasnya risikan polis mendapati sindiket itu telah aktif setahun lalu dan menggunakan laluan hutan simpan Persekutuan FRIM itu sebagai transit untuk membawa masuk bekalan Shabu itu dari negara jiran. Bekalan Shabu itu dipercayai diperolehi daripada Thailand dan dibawa masuk menggunakan laluan tikus di sempadan Malaysia Thailand yang hanya sekitar 3 km saja dari hutan simpan berkenaan. Manakala jaraknya dengan jalan utama sekitar 2 km. Jadi memang ada akses untuk kenderaan masuk ke lokasi itu untuk meletak dan kemudian membawa bekalan dadah itu pergi, katanya. Shabu itu kemudian akan diedar dan dipasarkan di seluruh kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Dengan jumlah keseluruhan dadah dirampas itu boleh digunakan oleh seramai 2,6 juta orang, ujarnya. Hoi. Dalam masa sama, katanya polis sedang menyiasat sama ada terdapat pembabitan kaki tangan penyelia kawasan hutan berkenaan, memandangkan kawasan itu adalah satu kawasan hutan simpan Persekutuan. Selain itu, kita turut meneliti sama ada terdapat dalang kes ini di antara 4 suspek yang ditahan itu, dan kita juga sedang mengesan saki-baki individu atau anggota sindiket yang terbabit, katanya. Dalam serbuan yang dilakukan juga, kita turut merampas jam tangan, wang tunai, 8 motosikal, 3 kereta, 1 pacuan 4 roda dan sebuah jengkaut dipercayai digunakan ahli sindiket untuk membawa masuk bekalan Shabu itu, katanya, seperti dipetik oleh BH. Beliau berkata hasil saringan awal air kencing suspek mendapati semua mereka positif dadah jenis ketamin dan Shabu, serta suspek turut mempunyai pelbagai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Suspek kemudian direman 7 hari bermula 10 dan 11 Januari lalu dan dijangka disambung reman mereka bagi membantu siasatan.
Semua rampasan itu dianggarkan bernilai 19 juta dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Wah, kesian Daim Zainuddin. Nampaknya Daim Zainuddin semakin tua sekarang ini. Dalam keadaan dia semakin tua, dihimpit pula dengan kes yang sedang disiasat oleh SPRM. Mungkin itu yang menyebabkan beliau terus sakit, mungkinlah, tapi mungkin tidak juga. Rasanya memang dia sudah sakit lah, untuk mau jatuh sakit. Sudah sampai takdir dia untuk jatuh sakit. Jadi jutawan senyap ini dikabarkan masuk hospital. Dan kerana beliau telah masuk hospital, mau tidak mau proses SPRM telah ditangguhkan. Susulan Tun Daim Zainuddin dimasukkan ke hospital, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menetapkan tarikh baru untuk merakam keterangan bekas Menteri Kewangan itu. Sampai sekarang kita belum dapat lagi laporan apa sebenarnya sakit Daim Zainuddin yang betul-betul, tapi kita cuba untuk habiskan dulu artikel ini, mana tahu ada ditulis di sana apa sakit dia. Proses SPRM yang sepatutnya berlangsung pada hari ini, yaitu pada 15 Januari, terpaksa ditangguhkan hingga tarikh baru diperoleh kelak. BH memetik sumber berkata, temu bual dengan tokoh yang turut digelar jutawan senyap itu perlu dijadualkan semula, memandangkan Daim telah dimasukkan ke hospital. Kata sumber itu, kami dimaklumkan beliau dimasukkan ke hospital minggu lalu. Jadi kami kena tetapkan tarikh baru, katanya lapor FMT. Dalam affidavit yang difailkan bersama permohonan semakan kehakiman pada 10 Januari yang lalu, Daim atau nama penuhnya Cik Abdul Daim Zainuddin berkata, beliau kehilangan RM50 bilion apabila beliau memutuskan untuk menyertai politik dan berkhidmat kepada negara sekitar 1980-an. Katanya, jika saya kekal dalam perniagaan untuk mengembangkan aset ini secara aktif, nilai untuk pegangan saham cair liquid stock holding saya saja akan boleh bernilai lebih daripada 50 bilion hari ini, katanya. Itulah kos pribadi saya hari ini dalam keputusan menyertai kerajaan. Seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka yang dinyatakan, keputusan saya untuk menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, katanya. Detailnya lagi, affidavit bagi mencabar tindakan SPRM yang menyiasat dan membekukan aset beliau dan keluarganya, termasuk syarikat Menara Ilham Sendirian Berhad itu, aset cair beliau berjumlah kira-kira 750 juta US dollar sebelum menyertai kabinet. Bekas Menteri Keuangan berkenaan dan keluarganya telah memfailkan semakan tersebut atas dakwaan SPRM tidak mempunyai asas untuk menyiasat dan membekukan asetnya serta aset ahli-ahli keluarganya yang lain. Daim Zainuddin dilantik sebagai Senator Dewan Negara pada tahun 1982, kemudian Menteri Keuangan dan Bendahari UMNO pada 1984 sebelum beliau meletak jawatan pada tahun 1991. Beliau dilantik semula sebagai Menteri Keuangan 1 pada tahun 1999 sebelum meletakkan semua jawatan dalam kabinet dan sebagai Bendahari UMNO pada 2001. Semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada Mei 2018, Daim sekali lagi dilantik bagi mengetuai Majlis Penasihat Kerajaan mengenai ekonomi dan keuangan ketika proses peralihan kuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.